Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehati sejiwa dan salam sejiwa senada. Ya, kita bersiaran langsung sebenarnya dari Pekan Saratok sempena dengan program Sejiwa Senada Saratok di Betong ini, di bahagian Betong, dan ini merupakan program Sejiwa Senada kali keempat yang mana telah memilih Saratok ini sebagai lokasi keempatnya selepas diadakan di Bandar Raya Miri iaitu pada 9 Januari lalu, kemudian diikuti Bandar Sibu pada 15 Januari, Sarike 19 Februari dan hari ini pula singgah ke lokasi yang keempat iaitu Saratok. Dan untuk makluman anda, hari ini merupakan hari terakhir untuk program Sejiwa Senada di Saratok ini. Sebelum ini perasmiannya diadakan pada hari Sabtu, namun hari ini di Saratok telah memilih hari Ahad sebagai acara perasmiannya yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Turut hadir pada hari ini adalah Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak bersama dengan dev-dev kenamaan yang lain, serta dihadiri oleh ribuan masyarakat Saratok, ribuan masyarakat Sarawak sebenarnya. Dan untuk makluman anda, kalau pagi tadi saya bersama dengan 3 orang tetamu kita yang sudah meluahkan rasa betapa bangganya mereka apabila Saratok ini telah dipilih menjadi lokasi Sejiwa Senada seterusnya, juga turut melahirkan harapan mudah-mudahan hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia akan mengumumkan berita baik untuk mereka yang ada di Saratok ini. Kalau saya dapat gambarkan sekali lagi kepada anda, sebenarnya pada ketika ini Pekan Saratok ini memang dibanjiri oleh ribuan masyarakat setempat yang hadir dengan harapan, dengan semangat seawal pukul 7 pagi tadi lagi. Dan untuk makluman anda, sebenarnya pada malam tadi telah berlangsung beberapa acara di pentas utama, antaranya adalah persembahan daripada artis tempatan, kemudian turut diadakan adalah secara langsung menerusi Sarawak FM iaitu rancangan Juh Bermukun. Rancangan ini sentiasa kami bawakan kepada anda dari satu lokasi ke satu lokasi Sejiwa Senada dan disiarkan secara langsung menerusi Sarawak FM. Selain daripada itu, semalam juga turut ditampilkan adalah persembahan band di Aspirasi bersama-sama dengan artis jemputan dari RTM sendiri. Kemudian semalam juga sebenarnya masih lagi diadakan e-peraduan. Ini menawarkan hadiah yang cukup menarik. Ada juga pertandingan yang diadakan, antaranya futsal, menyumpit, tarik tali. Ada juga diadakan sesi ceramah di Dewan Sri Semerbak. Kemudian SMKBM Saratok juga turut diadakan persembahan muzik Sapik dan juga band Muhibah Studio Saratok. Semua itu sebenarnya telah berlangsung semalam sehingga lewat malam tadi. Dan hari ini merupakan acara perasmiannya seperti mana yang saya nyatakan kepada anda tadi, yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Selain daripada acara perasmian hari ini, turut diadakan, yang masih diadakan lagi adalah Saratok Kitchen yang pastinya menawarkan makanan-makanan yang cukup enak dan cukup menarik yang ada di Saratok ini. Antaranya kalau pagi tadi saya dah maklumkan kepada anda, makanannya seperti suman. Selain daripada itu juga, itu berkenaan dengan makanan. Ada pameran juga yang turut diadakan, antaranya pameran daripada sektor kerajaan maupun sektor swasta. Itu antara yang menariknya lah yang ditampilkan di Sejiwa Senada dari satu lokasi ke satu lokasi. Dan hari ini kami singgah ke Saratok menampilkan lagi pelbagai jenis aktiviti yang diadakan. Kalau tadi saya nyatakan berkenaan dengan e-peraduan, sebenarnya e-peraduan ini bukan setakat anda yang hadir ke Pekan Saratok ini boleh turut serta, tetapi anda yang berada di luar sana yang bersama dengan kami menerusi TV1, kalau anda nak turut serta bersama dengan kami, jom datang ke Pekan Saratok. Rasanya belum terlewat lagi untuk anda sama-sama memeriahkan lagi, menjayakan lagi program Sejiwa Senada pada hari ini. Baik, sejurus selepas ini nanti yang ada di pentas utama adalah tayangan
video sepanjang program Sejiwa Senada ini diadakan, bermula dari Bandaraya Miri tadi, kemudian ke Sibu, Sarike, dan ini merupakan lokasi keempat Seratong. Itu antara tayangan video yang dipaparkan di pentas utama pada ketika ini yang sedang berlangsung. Dan selepas ini kita akan dapat mengikuti ucapan daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, dan sejurus selepas itu kita akan sama-sama mengikuti amanat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Baik, saya nak kongsikan antara objektif utama program Sejiwa Senada ini dengan temanya kerajaan bersama dengan rakyat. Salah satu daripada aktiviti Pelan Transformasi Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak oleh pihak kerajaan yang turun padang bertemu dengan rakyat, dan matlamat lain ialah untuk merapatkan hubungan kerajaan negeri dan persekutuan dengan rakyat atau semua lapisan masyarakat setempat yang melibatkan penjawat awam termasuk wakil-wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin masyarakat. Pendek kata, Sejiwa Senada adalah ibarat dengan selaras dengan program Pusat Transformasi Bandar UTC yang menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan maupun swasta di satu lokasi ataupun one stop center. Itu sebenarnya objektif utama untuk program Sejiwa Senada. Dan seperti mana yang saya maklumkan kepada anda tadi, kita akan dapat mengikuti ucapan daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Saya rasa pengumuman sudah pun diwar-warkan. Jadi apa kata kalau kita sama-sama mendengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adnan bin Haji Satif. Kita ke pentas utama. Shall I say, would it be a sin if I can help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. 'Cause I can't help falling in love with you. 'Cause I'm a road surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand. All right. Elvis Presley sounds like me. Yang Amat Berhormat, apai besar kita menua Sarawak, menua Malaysia tu, bos nombor 1 Malaysia, Datuk Patinggi Najib bin Tun Razak, Menteri-Menteri Persekutuan, Menteri-Menteri Negeri, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, termasuk Ya Rabbi Pok, berpuluh ribu orang hari itu. Macam ulat kita tolong. Ya Rabbi. Dari Batang Lupa, dari Lubang Antu. Antu saya dah masuk lah.
dari Petung, dari Seratok dan sebagainya, dari Kuching pun ada juga. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hoha! Hoha! Yo! Anang kelupa denar wai kali. Dalam 6 orang Perdana Menteri yang sudah memerintahkan kita, dari Tunku Abdul Rahman sampai Najib, siapa yang selalu datang di negeri Sarawak? Siapa yang mempunyai perasaan istimewa untuk Sarawak? Tidak lain, tidak bukan orang muda kita hari itu. Semua pelusuk negeri Sarawak tu sudah diperginya. Bukan saja Kuching, tapi Sibo, Miri, Bintulu, Kapit, Ulu Baram, ini lagi nak aku tahu. Dan hari itu di Seratok. Betullah kita beribu-ribu nerima kedatangan bos nombor 1 kita di Malaysia tu. Dan bukan dia aja, bila bos datang, ada nak diberinya dengan kita. Sinya datang kosong tangan, yo. Aku tu nyindir po. Kita politik pandai nyibur, pandai ngolok orang jawab yo. Salah satu daripada pemberiannya kepada kita ialah Pen Borneo Highway yang panjang lebih 1,000 kilometer dari Lundu sampai ke Lawas. Seluruh negeri kita akan dibinakan jalan raya 4-lane highway. Macam di Semenanjung Nun Juak. Jika di Semenanjung ada North-South Highway, kita di Sarawak mau juga super highway for Borneo. Kita si mau tinggal. Kita si mau ketinggalan. Apa yang ada kepada West Malaysia, kita mau juga. Karena kita sama-sama berlagu negaraku. Bukan tidak Kuala Lumpur ajak berlagu negaraku pok. Situ pun pandai berlagu juga. Tidak dapat dinafikan bahawa kita di Sarawak tu ada mundur dikit jika dibanding dengan Semenanjung. Tapi masanya sudah tiba untuk kita ngepung ketinggalan kita ya. Tahu kita nama North South Highway, Sarawak Highway tu. Bukan saja perhubungan antara point A dengan point B, tapi membangunkan kawasan kiri kanan jalan raya ya. Bagaimana kita telah lihat tumbuhan ekonomi di Semenanjung oleh kerana North-South Highway, macam dia juga kita mau berlaku di negeri Sarawak. Macam dia langkah orang, ya kita ikut, anak angkat tinggal. Kita dalam dunia baru tu si ada colup yo. Si ada orang Malay, colup tolok Sarawak ke dudi. Kesian dah Sarawak. Si ada yo. Colup lah kau sia. Tuan-tuan dan puan-puan, kedua, saya sangat suka cita oleh kerana Perdana Menteri tahu reti masalah-masalah kita. Salah satunya ialah membalikkan kuasa kepada Sarawak yang kita miliki tahun 63 yang dikatakannya empowerment. Saya sih dulu empowerment ke autonomi ke apa ke, asalnya pulang aja. Nya simpati. Malam tadi nya simpati. Saya nak melompat bila saya dengar yang ada senang di rondeng tu kita boleh
langkah kedua, langkah pertama kita sudah ada perjanjian 13 mata membagikan kuasa balik kepada Sarawak dari segi pentadbiran. Kedua tu kita nak rondeng pasal undang-undang federal yang ada menjejaskan kedudukan Sarawak. Tapi dengan adanya goodwill antara Kuala Lumpur dan Kuching, senang kita berondeng. Mun kerajaan di Kuala Lumpur, kerajaan sedak lain, kita lain, susah you. Tapi oleh kerana Kuala Lumpur sama kelab dengan kita, senang. Kelab Barisan Nasional, senang kita berondeng. Itulah sebabnya, mun kita mahu kuasa lebih pada Sarawak, mun kita mahu duit lebih daripada Sarawak, tidak ada pilihan yang lain kecuali pilih Denan Satim. Saya nak nubuh tim. Saya seorang aja si dapat mikul. Rempek dah aku tu, umur dah 72 tahun. Karena kita dah batuk. Malam hari bini aku dah komplain. Si dapat apa-apa. Tuhan dia tahu. Senang kita rondeng kerana kita sama kelab dan dia pun simpati dengan kita. Itulah kita akan berrondeng masa tu, akan masa panjang. Si dapat kini ya, tapi makan masa panjang. Dalam masa yang singkat 2 tahun tu, kebetulan hari tu lah saya jadi Ketua Menteri Sarawak 2 tahun dulu. Betul-betul hari tu. Betul hari tu pun. Ya Rabbi. Dalam masa paip air di luar bandar si cukup. Kita akan mencukupikannya dengan ada Perdana Menteri yang simpati. Dalam masa singkat 2 tahun tu, kita telah menurunkan kadar elektrik, menurunkan harga peri RM1 saja. Si ada bayar RM5, RM10 kah? RM15 mati orang nak bayar. Diseragamkan RM1 saja. Mun RM1 punya si mau makai peri yang komplain saknya berenang di kolam. Tol si ada lagi. Di Sarawak tu si ada tol lagi. Macam di Semenanjung. Yang di Semenanjung ada tol sukatinya lah. Bukan duit kita. Nombor tol Tun Salahuddin Nalai Bisik. Kak Baram Nalai Bisik. Long Lamak Nalai Bisik. Si ada bayar peri semua. Lagi dalam bulan depan saya nak mansuhkan quit rent untuk tanah. Quit rent untuk tanah. Kenapalah pola kita? Bayar sewa RM2 setahun, lelah-lelah pergi ke ofis. Jauh-jauh nak bayar RM2. Belanja pergi dah RM20. Pakai bayar RM2 dia. Bodoh. Ya lah, mungkin tak pandai. Ini Denan pun. Jangan tak susah. Kini itu macam-macam kelahi dalam Barisan Nasional. Kita akan menyelesaikan perkara itu. Munya si dapat dipujuk, tekuk kepalanya. Nah benar apa? Ini adanya degil macam-macam. Degil egonya saja. Nak katanya nya juga si mau kompromi. Ya orang macam biasa tekuk kepalanya. Jadi akan kita selesaikan sebelum hari penamaan calon. Banyak lagi langkah-langkah.
Tangga kita memeliharakan perasaan mesra satu sama lain. Kita tahu negeri Sarawak tu macam-macam bangsa, macam-macam agama, macam-macam keturunan. Tangga kita hari tu bisi laut, bisi Iban, bisi Dayuh, bisi Cina, bisi orang Ulu, semuanya boleh semuanya boleh batuk. Semuanya boleh duduk sama, makan sama, minum sama, cari amoy pun sama juga. Saya ada masalah lagi nak cari amoy. Umur dah tua tu, ya Rabbi. Tapi nangga tidak kacak-kacak di 100 tu. Amati aku mula aku lagi budak pok, ya Rabbi. Nanti pok sudah tu. Jadi banyak kalau jago aku kali itu naik buah. Perdana Menteri nak jago pandai-pandai. Jadi kita haraplah nya dapat bukan aja meluar tutur kata pok, tapi ada yang diberinya dengan kita. Dan dia datang di sini bukan oleh kerana pilihan raya Kin Sari Kin dekat. Buat 3 tahun dulu pun dia pernah datang juga. Pernah pilihan raya lebih dekat, tapi dengan yang bukan ada pilihan raya pun yang datang juga. Si macam sidak tu bilik sebelah macam-macam aksen dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menjemput bos nombor 1 kita, Perdana Menteri Malaysia, untuk berjago dengan kita kali itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, demikian tadi anda telah pun sama-sama mengikuti ucapan daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, dan seterusnya kita akan sama-sama mengikuti amanat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Apa kata kalau kita terus saja ke pentas utama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu. Tak cukup kuat. Satu. Satu. Terima kasih. Bau bersemangat. Ketua Menteri kita, Apai Besar Sarawak ni, Adnan Satem dan Datin Petinggi Jamilah dan rakan-rakan Tan Sri Alfred Jabu, Timbalan Ketua Menteri, Datuk Abang Jo yang bertanggungjawab program Sejiwa Senada ini, Datuk Aspia, Speaker, Menteri-Menteri Persekutuan dan ramai Menteri Sarawak sekarang ni, Menteri-Menteri Negeri, ahli-ahli yang berhormat, Setiausaha Kerajaan Negeri, Tan Sri Mushdi, penjawat-penjawat awam dan yang kita raikan, semua penduduk-penduduk Seratuk, Krian dan sekitar kawasan yang membanjiri program pada hari ini. Saya begitu senang hati
Sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini, kerana di mana-mana saja yang saya melawat di negeri Sarawak ini, saya telah menerima sambutan yang sangat mesra. Saya nak ucap terima kasih pada semua rakyat Sarawak. Ketua Menteri sebut tadi bahawa saya telah melawat banyak tempat, bukan sahaja Sibu, bukan sahaja Kuching, bukan sahaja Miri, tapi tempat-tempat pendalaman, Bario, Kapit, Ulu Lacau, dan Seratuk ini merupakan kali kedua saya sampai ke Seratuk. Kali pertama saya sampai ke Seratuk, saya janji apa? Saya janji kepada penduduk Bandar Seratuk ini yang pada ketika itu menghadapi masalah bekalan air. Saya telah lulus dalam ucapan saya peruntukan sebanyak 8.8 juta. Melaksanakan projek pembahagian distribution air rumah ke rumah. Walaupun ini tanggungjawab kerajaan negeri, sepatutnya perbelanjaan ini diberikan oleh kerajaan negeri. Dan saya cek dengan Tan Sri William Mawan tadi, dah siap ke tidak projek ini? Atas kelulusan khas yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan, projek bekalan air rumah ke rumah Bandar Seratuk ini telah pun dapat disempurnakan. Saya sebut perkara ini kerana apa? Kerana ini satu contoh. Satu contoh bagaimana kalau ada hubungan yang baik, hubungan yang saling yakin meyakini, hubungan yang berdasarkan pada semangat, sejiwa dan senada, maka banyak masalah rakyat Sarawak dapat kita selesaikan. Kita tidak ambil kira sangat sama ada kerajaan pusat ke kerajaan negeri, asalkan rakyat Sarawak dapat manfaat. Asalkan kita dapat menyelesaikan masalah rakyat Sarawak. Saya buat lawatan walkabout yang tukang buat rekod lawatan saya, Datuk Petinggi Alfred Jabu. Pagi-pagi dia masuk bilik saya di hotel di Sibu. Dia tunjuk peta lawatan saya sejak tahun 2009. Dah 2 muka dah. Bukan satu muka, tapi 2 muka. Kawasan-kawasan yang saya dah sampai sebagai Perdana Menteri. 2 muka. Maka bila Ketua Menteri kata, saya Perdana Menteri Malaysia yang kerap melawat Sarawak, buktinya ialah peta yang disediakan dirakamkan oleh Datuk Petinggi Alfred Jabu. Dan bukan saya melawat saja, saya lulus peruntukan, tak masuk belanjawan negara ini, ekstra, tambahan
1 bilion lebih untuk Sarawak. Projek besar, projek kecil. Sebab apa saya melihat potensi Sarawak ini yang luas. Tetapi kalau tidak ada pembangunan infrastruktur, tidak ada kemudahan asas, tidak ada jalan raya, tidak ada api, tak ada air, tak ada konektiviti orang sebut hari ini, maka potensi Sarawak tidak boleh sampai ke tahap yang mana kita impikan. Sebab itulah satu yang menjadi idaman rakyat Sarawak selama ini. Selama 50 tahun lamanya orang Sarawak telah mengimpikan hendak lebuh raya. Maka waktu saya jadi Perdana Menteri, saya boleh tunaikan Pan Borneo Highway. Belanjanya lebih pada 16 bilion ringgit, tuan-tuan. Bukan sikit. 16 bilion, berbilion-bilion. Tapi demi rakyat Sarawak, kerajaan pusat meluluskan peruntukan ini. Bukan peruntukan negeri, peruntukan pusat tanpa dikenakan tol pula. Inilah paling istimewa. Dan saya nak beritahu bahawa dua projek ini akan kita lancarkan. Yang disebutkan dari Lundu ke Lawas. Tiga bahagian sudah dilancarkan. Pada bulan Mac saya akan lancar Pan Borneo bahagian Sirian nanti. Dan pada bulan April nanti Pan Borneo di Julau Junction akan saya lancarkan. Maknanya 5 bahagian Pan Borneo ini akan kita laksanakan. Inilah janji yang kita tepati. Inilah kita lakukan kerana apa? Kerana kita sayang kepada Sarawak dan kepada rakyat Sarawak. Kerana kita ingin bila Sarawak merdeka dalam Malaysia ini, kita mesti memberi makna kepada pilihan rakyat Sarawak. Apa yang berhak pada rakyat Sarawak, kita tak nak ambil hak rakyat Sarawak. Sebab tu bila Ketua Menteri kata dulu-dulu sudah ada undang-undang yang mungkin terambil hak rakyat Sarawak. Bukan sengaja tapi terambil hak Sarawak. Saya kata kepada Adnan, saya kata no problem. Sebab kita ni dalam satu kelab, disebutkan istilah kelab tadi. Kita ni satu parti, satu kelab, satu keluarga Barisan Nasional, tak jadi masalah. Kita boleh rundingkan perkara ini dengan baik. Parti lain, kerajaan pusat tak akan rundingkan. Cuma dengan kelab Adnan saja, kita akan rundingkan perkara ini. Dan kita akan pastikan bahawa yang peringkat pertama sudah pun kita selesaikan. 13 perkara yang ditayangkan termasuk guru-guru sekolah. Dalam masa 3 tahun lagi 90% guru-guru di Sarawak ini akan terdiri daripada anak negeri Sarawak. Ini kita telah lakukan, akan kita lakukan. Selepas ini kita akan semak perundangan mana yang patut kita semak. Kita beri balik kuasa pada kerajaan negeri, kita boleh beri pertimbangan, tak jadi masalah. Tetapi yang penting, dianya mesti dirundingkan dengan kerajaan negeri Sarawak, pimpinan Datuk Petinggi Adnan Satem dan Barisan Nasional. Tuan-tuan, kita perlu kepada sebuah kerajaan yang boleh menjamin kestabilan politik, keharmonian negara kita, dan kerajaan yang boleh merundingkan dengan kerajaan pusat
apa-apa yang perlu untuk negeri Sarawak ini. Kalau kita salah pilih nanti, kita tak boleh dapat persefahaman yang baik dengan kerajaan pusat. Sebab apapun nak membangunkan Sarawak, kita perlu kepada peranan dan timbang rasa kerajaan pusat dan juga peranan kerajaan negeri. Bila kita sebut sejiwa senada, bukan saja sejiwa senada rakyat dan kerajaan, tetapi antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat mesti sejiwa dan senada. Baru kita boleh buat perubahan kepada negeri Sarawak. Misalnya baru-baru ini, tadi saya sebut Pen Borneo Highway. Itu kawasan pendalaman, termasuk hubung kepada Sibu. Saya pergi ke Batang Sadong, ini tempat dua menteri pusat kita. Saya tengok di sana jambatan 1.5 kilometer yang saya lulus dengan peruntukan kos sebanyak 241 juta. Kerajaan pusat lulus. Saya diberitahu bahawa ada sungai yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Sungainya Sungai Batang Lupa. Kalau buat jambatan 4 kilometer panjangnya, antara terpanjang di dunia. Terpanjang bukan saja di Asia Tenggara, antara yang terpanjang di dunia. Saya tengok pada map tu, saya tengok bahawa kalau Pen Borneo Highway buka interior kawasan pendalaman, kawasan pesisiran pantai pun perlu kita buka. Maka saya on the spot, saya cadangkan bahawa kita perlu bina jambatan yang merentasi Batang Lupa, Sungai Batang Lupa, panjang 4 kilometer. 4 merentasi sungai yang syarat dengan bujang senang dan sebagainya. Saya tengok jambatan ini memang hebat. Kosnya besar, tinggi. Maka bila saya naik kereta dengan Ketua Menteri Kitai, saya bisikkan, Nan, you bagi 50%, saya bagi 50% kos. Dia senang hati lulus sama. Cepat buat keputusan. Dia dua perkara dia cepat. Dia cepat nyanyi, dia cepat buat keputusan. Tapi kalau di jalan dia slow sikit. Hak bab malam-malam saya tak tahu. Jadi inilah yang kita mesti faham. Bahawa bila kita pilih dalam waktu pilihan raya ni, kita pilih ketua menteri. Kita pilih Adnan Satem. Betul tuan-tuan? Kita sayang pada Adnan? Sayang tidak? Jadi kita nak ketua menteri menang macam pasukan bola. Kalau Lionel Messi seorang saja tak boleh menang. Messi pun perlu pada orang yang boleh menghantar bola pada dia. Betul tidak? Kalau dia nak ngap sayut orang lain, satu ketika dulu kita takut pada pasukan Sarawak. Sekarang ni tak berapa takut. Sebab Sarawak dulu ngap orang lain. Tapi semula boleh ngap balik. Ngap dari segi apa? Ngap dari segi politik boleh. Jadi kalau kita nak Adnan menang, nak ngap orang lain, kita mesti bagi dia pasukan. Bagi dia tim. Jadi maknanya apa? Kita mesti pilih tim Adnan waktu pilihan raya yang akan datang. Tim Adnan. Jadi siapa-siapa yang dapat label tim Adnan, orang itulah kita mesti sokong. Barulah kita dapat sebuah kerajaan yang kuat. Betul tuan-tuan?
Bila kerajaan yang kuat, kerajaan negeri kuat, kerajaan pusat pun kuat. Kerajaan negeri pun ada bargaining power. Kalau nak tawar dengan kerajaan pusat, saya nak tawar dengan kerajaan negeri Sarawak yang kuat. Kenapa? Kerana bila kerajaan negeri Sarawak yang kuat, dia dapat mandat daripada rakyat. Bila dapat mandat daripada rakyat, saya sebagai Perdana Menteri mesti respect mandat yang diberikan oleh rakyat Sarawak. Barulah kita boleh rundingkan untuk masa depan, tuan-tuan sekalian. Bukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan tuan-tuan. Sebab kita mempunyai keinginan yang kuat. Kita ada visi untuk negara kita. Kita ada visi untuk Sarawak. Tetapi visi itu mestilah diterjemahkan dalam bentuk tindakan, prosesnya. Proses itu adalah berasaskan kepada kerajaan yang kuat. Kerajaan yang memahami isi hati rakyat. Pemimpin-pemimpin yang tahu, boleh membaca apa kehendak rakyat. Jadi sebab itulah kalau pilih Barisan Nasional, kita faham isi hati rakyat. Kita telah pun laksanakan pelbagai projek pembangunan besar dan kecil. Daripada Ben Borneo Highway sampailah ke bekalan air di Seratok dan banyak lagi yang akan kita laksanakan. Cuma ia memerlukan masa. Datuk Petinggi Adnan kita, Ketua Menteri kita, baru 2 tahun saja jadi Ketua Menteri. Betul? Semalam anniversary dia sebagai Ketua Menteri kita. Tepuk, bagi tepukan pada dia. Anniversary-nya 2 tahun. Patut hari ini ada kek anniversary. Tapi kalau 2 tahun, tuan-tuan, bolehkah dia sempurnakan segala-galanya? Saya nak tanya, cukup tak masa? Tak cukup jawabnya. 2 tahun tak cukup. Mana boleh buat segala-galanya dalam 2 tahun? Tapi dalam 2 tahun dia dah buat macam-macam. Tol dah hapuskan, diskaun elektrik dah beri, ini nak hapuskan quit rent lagi, empowerment pun dah berjalan, Ben Borneo Highway dah laksanakan. Jadi bila ada segala-galanya, kita harap bahawa ini semua kita bagi tempoh 5 tahun lagi. 5 tahun, tentu sekali dah nampak 2 tahun, banyak perubahan. 5 tahun lagi, pasti negeri Sarawak akan lebih maju lagi. Lebih besar lagi kejayaannya untuk manfaat kita semua. Jadi itulah yang saya nak sebut di sini. Dan saya yakin dan percaya atas semangat yang ini, sejiwa, senada ini, ataupun sehati, sejiwa, ataupun seia, sekata, apa-apa pun maksudnya bahawa kalau kita beri mandat kepada pasukan Adnan, masa depan negeri Sarawak lebih terjamin. Dan saya nak nyatakan sebagai Perdana Menteri Malaysia, saya memberi sokongan yang sepenuhnya kepada Datuk Petinggi Adnan sebagai Ketua Menteri selepas pilihan raya yang akan datang ini. Percayalah, Kerajaan Barisan Nasional mengamalkan demokrasi berparlimen, demokrasi berasaskan kepada pilihan rakyat. Kita bukanlah nak ketepikan demokrasi. Kalau ada apa-apa pun, dia mesti berdasarkan pada undang-undang negara. The rule of law. Kalau kita kenakan penguatkuasaan kerana kesalahan dari segi undang-undang. Tapi prinsip kita kembali kepada rakyat adalah prinsip demokrasi yang disanjung tinggi oleh Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Saya nak kita hari ini berhimpun di Bandar Seratok ini, ramai saya tengok. Berapa ribu? Ramai. Saya nak tuan-tuan semua dengan suara yang paling gemuruh sekali memberi sokongan pada Datuk Seri Datuk Petinggi Adnan. Kita menyambut dia, anniversary dia. Saya minta tuan-tuan memberi sokongan yang padu pada Datuk Petinggi Adnan. Saya minta Datuk Nan, kalau boleh naik atas pentas bersama saya. Dia dah hoha dia dah. Ketua Menteri hoha. Jom. Nan. Hidup barisan! Hidup barisan! Hidup barisan! Sokong Adnan! Sokong Adnan! Sokong Adnan! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta Yang Amat Berhormat Baik, demikian tadi kita telah pun sama-sama mengikuti amanat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang turut menjemput Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak ke pentas utama bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan untuk makluman, semalam merupakan ulang tahun kedua Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak menjadi Ketua Menteri Sarawak. Tahniah dan syabas kita ucapkan. Dan sekarang ini, selepas ini kita akan ke pentas utama sekali lagi untuk sama-sama mengikuti gimmick pelancaran Sejiwa Senada Seratok 2016. Kita jemput bersama ahli-ahli yang berhormat tempatan untuk terus serta lintas. Baik, dengan tayangan video itu tadi, maka rasmilah program Sejiwa Senada Seratok 2016 merupakan lokasi yang keempat. Dan selepas ini ada banyak lagi sebenarnya atur cara yang akan diadakan. Antaranya kita ada penyampaian CJ pelantikan Ketua Kaum Bahagian Betong, kemudian ada penyerahan sumbangan tanggungjawab sosial korporat Petronas kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan Kawasan Betong. Juga turut diadakan adalah penyerahan warta rizab komunal
Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri di daerah Seratok, dan sejurus selepas itu penyampaian cenderamata, persembahan kuaya dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia bersama-sama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak serta dev-dev kenamaan akan melawat tapak pameran yang ada di dataran ataupun Pekan Seratok. Dan untuk makluman anda juga, sebenarnya selepas lokasi ini, selepas Pekan Seratok ini, Sejiwa Senada seterusnya akan ke Kapit. Akan ke Kapit. Jadi anda yang berada di Kapit, nantikan Sejiwa Senada di lokasi anda, dan kemudian memandangkan program Sejiwa Senada ini mendapat sambutan yang hangat daripada masyarakat setempat, daripada rakyat Sarawak. Sejiwa Senada akan diteruskan lagi ke beberapa lokasi lain, akan menjelajah seluruh negeri Sarawak. Antaranya yang boleh saya nyatakan kepada anda, Sejiwa Senada akan ke Seri Aman, akan ke Limbang, akan ke Semarahan, akan ke Mukah, akan ke Kuching. Itu antara lokasi-lokasi untuk program Sejiwa Senada. Dan untuk makluman juga, Sejiwa Senada 2016 telah diperbesarkan lagi skala sambutannya berdasarkan permintaan masyarakat agar usaha sistem penyampaian oleh agensi kerajaan serta swasta dapat memberi manfaat kepada seluruh rakyat. Itu yang saya katakan tadi, kerajaan bersama rakyat. Temanya sangat-sangat bertepatan dengan konsep dan juga objektif untuk program Sejiwa Senada. Dan untuk makluman juga, sebenarnya Sejiwa Senada telah pun bermula episod pertamanya pada tahun 2010. Ini merupakan tahun ke-6 lah. 6 tahun sudah berlalu sebenarnya, tahun 2016. Dan rasanya cukup sampai di sini saja siaran langsung kita untuk program Sejiwa Senada Seratok, lokasi yang keempat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Selamat maju jaya juga kita ucapkan kepada anda yang akan ke lokasi seterusnya. Saya percaya ramai yang menonton pada ketika ini akan ke lokasi seterusnya, iaitu Kapit. Dan terima kasih juga kepada semua yang terlibat dalam menjayakan siaran langsung untuk program Sejiwa Senada dari Seratok. Saya Uji binti Morni, penerbit hari ini Zaidi Bujang bersama dengan kru yang lain mengucapkan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sati Sejiwa.